Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Cikgu Nur Syam bin Abidin di dalam channel Tutorial Pantas. Terima kasih kerana menonton video ini. InsyaAllah pada rakaman video kali ini saya akan tunjukkan satu tutorial khas untuk guru-guru bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kenapa? Kerana pada video kali ini saya akan tunjukkan 4 langkah bagaimana untuk membina pentadsiran yang berformatkan karangan menggunakan Microsoft Form dan juga kaedah mail merge. So saya akan kongsikan 4 cara ini dan 4 langkah ini dan pastikan anda menonton video ini sehingga tamat. Baik, ada 4 langkah yang saya akan kongsikan. Okey, langkah yang pertama adalah seperti biasa kita akan bina soalan karangan kita di dalam Microsoft Form kita. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak bina soalan di dalam Microsoft Form. Dan yang seterusnya, selepas kita dah bina soalan, kita akan bina template jawapan. Okey, menggunakan Microsoft Word kita akan bina template jawapan untuk kita terima jawapan-jawapan pelajar untuk dimasukkan dalam template jawapan berkenaan. Dan yang ketiga, kita akan muat turun jawapan pelajar daripada Microsoft Form yang telah kita siapkan, yang telah kita edarkan kepada pelajar, dan pelajar pun dah respon, dah jawab, dan kita akan muat turun jawapan tersebut. Dan langkah yang keempat, kita akan mail merge jawapan pelajar dengan template jawapan kita untuk kita hasilkan satu dokumen jawapan kita yang lebih cantik, lebih kemas, dan boleh kita edarkan kepada pelajar untuk mereka lihat berapa markah mereka dapat, mereka juga boleh lihat karangan-karangan yang terbaik daripada rakan-rakan mereka, dan kita juga untuk simpanan kita sendiri, dan kita boleh ambil contoh-contoh karangan yang terbaik pada anak-anak murid kita untuk kita paparkan ataupun untuk kita rekodkan sebagai satu koleksi karangan yang terbaik. Baik, jadi setia bersama saya, kita akan saksikan bagaimana 4 langkah untuk membina pentadsiran format membina pentadsiran berdasarkan format karangan. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sekarang kita berada di langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama untuk kita membuat soalan karangan menggunakan Microsoft Form adalah yang pertama sekali kita kena buka Microsoft Form kita dulu. Okey, dan di bahagian paparan Microsoft Form kita ni kita akan pergi ke New Form. Okey, dan kita terus bina soalan kita. Jadi secara shortcut saya tunjuk hasil yang telah saya bina. Okey, so ini contohnya. Okey, so kita letak tajuk, okey, karangan, dan kalau kita nak letak description pun kita letaklah apa-apa description yang kita nak letak. Okey, dan di sini kita akan insert section. Okey, untuk section yang awal satu ni kita akan letak maklumat pelajar. Kita minta diisikan maklumat dia iaitu nama, okey, dan juga kelas. Okey, lepas tu kita pergi ke section yang kedua, kita insert section. Okey, dekat insert section ni kita akan masukkan soalan-soalan kita, soalan karangan kita lah. Okey, kita akan masukkan gambar. Okey, dan seterusnya kita akan masukkan respon kita dalam bentuk teks, teks dengan sedikit setup kepada long answer. Okey, so untuk masukkan input respon ni, kita pecahkan ikut perenggan karangan. Okey, so kalau perenggan karangan tu yang kita nak 5 perenggan, ada pengenalan, ada isi, ada 3, so ada penutup. Jadi kita buat 5 input respon lah. So yang pertama kita buat pengenalan. Okey, yang kedua kita buat isi yang pertama. Okey, yang kedua, yang seterusnya yang ketiga isi yang kedua. Okey, dan seterusnya isi ketiga, dan akhirnya kita buat penutup. So nanti pelajar kita akan respon di dalam bahagian-bahagian yang telah kita letakkan. Sebagai contoh saya tunjuk previewnya. Okey, yang pertama sekali kita akan minta pelajar isikan nama lah. Okey, isikan nama, katalah Ali bin Ahmad. Okey, kelas mana? Kita akan pilihlah 5 Farabi misalnya. So dia akan tekan butang next. Tekan butang next, dia akan pergi ke next section. Iaitu dekat sinilah kita akan masukkan soalan karangan. Okey, so dia akan baca soalan ni, dan lepas tu dia akan mulalah membuat karangan dia. So dia akan buat bahagian pengenalan dulu. Okey, dah selesai bahagian pengenalan, dia akan pergi ke perenggan yang seterusnya, isi yang pertama, dan isi kedua, dan seterusnya isi ketiga, dan akhirnya dia akan siapkan sampailah penutup dan dia akan submit. Okey,
So ini bentuk soalan yang kita boleh bina untuk kita dapat jawapan karangan pelajar tu. Jadi itu dia step yang kedua. So, seterusnya kita akan pergi ke step yang ini adalah step yang pertama. Seterusnya kita akan pergi ke step yang kedua. Baik, anda bersama saya kembali di bahagian yang kedua. Untuk bahagian kedua ialah kita akan membina template karangan kita. Template karangan maksudnya template untuk kita letakkan jawapan-jawapan karangan anak-anak kita ke dalam template yang kita dah sediakan. Ini sebagai contoh. Seperti yang ingin saya maklumkan, template ni kita boleh buat mengikut kreativiti kita supaya nampak menarik, sebab ini template inilah yang kita akan edarkan kepada pelajar dan dia akan dapat. Sebab kita kena ingat, pelajar dia respon di dalam Microsoft Form, dan bila dapat output dalam bentuk template yang cantik ni, mereka akan rasa wah, kan, dia orang panggil apa, emosi dia kata, baguslah cikgu kan, nampak kemas, cantik, ada skema pemakahan kan, ada bagi bintang, macam di sinilah saya tunjuk. Kita tengok template yang saya dah hasilkan ni dalam Microsoft Form, dalam Microsoft Word. Cikgu bolehlah buat design cikgu sendiri, ni design saya lah, saya pun bukannya cikgu bahasa. So kat sini kita boleh letak bintang. So kalau pelajar kita dia dapat 3 bintang, kita boleh letaklah warna dia nanti. Itu kemudian lah kan. Dekat sini kita ada bahagian nama, kelas, dan kita letak juga pemakahan. Untuk kita letak markah dia supaya dia nampak berapa markah dia dapat. Dan di bahagian bawah ni ada soalan balik. Soalan tu kita letak balik. Dan di bawah ni kita akan letaklah di ruang ni adalah karangan pelajar. So ini adalah template untuk karangan yang telah saya sediakan. Sekarang selesai dah untuk langkah yang kedua, kita akan pergi ke langkah yang ketiga. Baik, untuk langkah yang ketiga, iaitu kita akan muat turun respon pelajar daripada Microsoft Form. Setelah kita dah siapkan bina soalan dan kita dah edarkan kepada pelajar untuk pelajar siapkan karangan dan kita dah terima respon, so sekarang kita akan muat turun. Sekarang kita pergi ke Microsoft Form kita. So dekat bahagian Microsoft Form kita akan tengok ada bahagian responses. Bahagian responses sebelah kanan ni. Dan di sini ada 3 respons lah. So apa yang perlu kita buat ialah kita akan download, kita akan tekan open in Excel. So selepas kita dah buat turun, kita boleh tengok, boleh klik dan kita boleh buka. Makan masa sikit. Tekan enable editing. So kita akan dapat lihatlah respon daripada pelajar kita. Respon daripada pelajar kita. So kita akan dapat lihatlah pengenalan ada, isi 1 ada, isi 2 ada, isi 3 ada, dan juga penutup. Ini semuanya dalam ni adalah respon pelajar. Dalam respon pelajar. So sekarang ni apa yang kita perlu buat ialah kita perlu save as respon ni. Kita akan masukkan di dalam folder yang kita dah buat siap. Stop. Kita folder karangan. So kita akan tulis latihan karangan, kita save. So ini saya ingatkan, bila kita membuat sesuatu tugas begini, elok kita wujudkan satu folder supaya kita boleh masukkan semua dokumen-dokumen yang berkaitan ke dalam folder berkenaan untuk senang untuk kita keep track dokumen-dokumen tersebut. Sebab data yang kita buat turun ni sebenarnya dia akan masuk dekat download. Nanti kita pun susah nak cari. Jadi biarlah kita save as ke dalam folder yang telah kita sediakan. Itu lagi mudah untuk kita cari nanti untuk proses yang keempat, iaitu proses mail merge. Jadi kita jumpa di proses di langkah yang keempat. Baik, kini kita berada di langkah yang keempat, iaitu langkah yang terakhir, iaitu kita akan buat proses mail merge. Di mana kita akan buka template jawapan kita ni, seperti yang saya tunjuk ke atas ni, dan kita akan mulakan buat mail merge dengan data yang kita dah buat turun tadi daripada Microsoft Form. Baik, so untuk buat mail merge seperti biasa kita akan pergi ke mailings.
Lepas tu kita akan ke select recipients. Okay, dan kita akan use an existing list. Okay, dan kita pergi ke, kita cari folder kita. Sebab tu yang saya kata tekan tadi, kalau elok kita bekerja dalam satu folder yang kita dah paskan. Jadi senang kita nak cari data-data yang kita perlukan. So ini Excel yang kita dah download daripada Microsoft Form. Kita klik latihan karangan ni dan kita tekan open. So dan dia akan tanyalah sheet 1 bla 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 bla. Jadi kita tahu okey je. Jangan cakap banyak. Okey, selepas selesai, okey, so apa yang perlu buat ialah kita pergi ke bahagian nama untuk kita masukkan merge field yang kita inginkan. Jadi untuk itu kita pergi ke my link lagi dan kita pergi ke sini iaitu insert merge field. Okey, kita klik ni dan kita akan dapati ini semua data-data yang ada tadi dalam Excel kita. So kita masukkanlah, kita ambil nama. Okey, lepas tu kita pergi ke kelas, space sikit, kita pergi ke kelas. Sebenarnya cikgu boleh adjust form ni. Kalau cikgu nak bagi nampak cantik, kita boleh tukar form. Katalah tak nak Calibri, kita nak form area. Kita buka area. So, dia akan jadi area lah. Okey. Nak tukar warna ke, size form ke, terpulang kepada cikgu. Okey, tak ada masalah. Jadi kita boleh adjust dekat sini semasa kita adalah proses masukkan merge field ni. Okey, selepas pada tu, okey, yang ni tak perlu kacau lah sebab yang ni kita akan gunakan untuk menyemak. Dan yang bintang ni tadi macam saya sebut tadi lah, kita akan masukkan warna nanti bila kita untuk kita semak nanti kita tak payah kacau. So yang penting sekarang ni adalah jawapan pelajar lah. So ini karangan pelajar mungkin akan berada di bawah ni lah. Okey, disebabkan karangan ni dia ada paragraf dia, bila dia ada paragraf, dia akan selalunya dia untuk memulakan satu paragraf dia akan tab. Okey, lepas tu baru dia ada buat paragraf. Jadi kat sini pun kita akan mulakan dengan tekan tab. Okey, sekali je macam tu. Okey, nampak? Saya ulang balik Okey, kita nak karangan pelajar dekat sini untuk pengenalan kita tekan tabs. Lepas tu kita tekan mailing, insert, kita letak pengenalan. Dia akan keluar kat sini. Okey. Lepas tu kita tekan enter lagi. Sebab dia antara perenggan ke perenggan dia ada lagi, kita ada satu ruang enter Okey, lepas tu kita tekan lagi tab. Lepas tu kita masuk lagi isi satu. Kita ulang balik langkah tadi. Tekan enter lagi. And then tekan tab. Okey, masukkan isi yang kedua. Tekan enter lagi. Tekan tab. Masukkan isi yang ketiga. Tekan enter lagi dan tekan tab. Masukkan penutup. Okey. Lepas tu enter, settle. Okey, siap. Okey, so sekarang ni kita dah masukkan semuanya. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita pergi ke bahagian mailing lagi dan kita tekan finish and merge dan kita tekan edit individual documents. Kita tekan all. Kita tengok apa akan jadi. Voila. Okey. So jadilah karangan. Telah pun siap karangan. Nampak kan? Macam magic begitu kan? So untuk karangan Ali bin Ahmad, nampak? Seperti yang saya cakap tadi, kita mulakan dengan tab Okey, nampak smart je, nampak cantik susunan dia. Okey, itu juga dengan karangan yang kedua. Okey. Dan karangan yang ketiga. Okey. Nampak? So ia ni nampak menarik dan cantik. Jadi inilah yang kita nak cikgu-cikgu hasilkan dengan kemahiran ini. So cikgu bolehlah menyemak, membaca karangan. Jika ada markah boleh masukkan kat sini kan. Contohlah saya letak 3 di saya pun tak tahu markah dia berapa kan. 8 ni 10 contoh lepas tu kita tambahlah. Okey. Ni 5 contoh Okey, 15 20 23 contoh 23. Sebab markah penuh dia per 30 kan. So 23 per 30. So dan kita bolehlah letak bintang. Okey, letak bintang. Kita warnakan bintang kita ni sorry, warna kuning. Berapa bintang kita nak bagi? Katalah dia dapat 3 per 30, kita bagilah 4 bintang 4 bintang. So nampak menarik. Okey, nampak menarik kan? Dan kita boleh save as sebagai PDF dan kita boleh hantar kepada pelajar. Kita boleh bagi dan dia boleh dapat
bukan kata yang dia punya saja, dan dia boleh tengok lagi rakan-rakan yang lain. So dia boleh tengoklah karangan-karangan terbaik berakan, dan kita pula boleh buat simpanan, dan juga kita boleh pilih daripada contoh-contoh karangan yang ada ni, yang mana yang terbaik, kita boleh buat satu koleksi. Okay? Jadi cikgu, itu saja 4 langkah yang saya tunjukkan untuk guru-guru bahasa Melayu, bahasa Inggeris, yang mana kita cari-cari cara bagaimana nak menggunakan Microsoft Form untuk membuat tugasan yang berformatkan penulisan karangan. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.